Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so soalan 1. Darjah 1.1 menunjukkan struktur sel haiwan dalam sel tumbuhan masing-masing. Okay, so kita tengok sini dia ada, kau ikut dalam rajah ni, yang belah kiri ni adalah sel haiwan, yang belah kanan ni adalah sel tumbuhan sebab dia ada dinding sel, dia petak. Okay, so dia ada label P, R dengan Q. Okay, so soalan dia namakan struktur berlabel P, Q dan R. Okay, so P ni dia dekat sel haiwan yang paling luar. Okay, so dia adalah membran sel. Tak apa, cikgu kata boleh je kalau kita tulis membran plasma. Okay, so next dia tanya Q. Okay, so Q ni dekat sel tumbuhan. Okay, so Q ni adalah, kalau ikutkan Q tu adalah dinding sel. So jawapan dia dinding sel. Okay, so R tu pula adalah vakuole. Okay, so next kita pergi dekat soalan yang kedua. Nyatakan dua perbezaan di antara struktur P dan Q. Okay, so tadi kita dah dapat dah P dengan Q tu apa. P tu membran sel, Q tu adalah dinding sel. Okay, so dikata nyatakan perbezaan di antara P dan Q. Okay, so jawapan yang boleh kita bagi dekat soalan nombor 2 ni, yang pertama adalah struktur P adalah separa telap, manakala struktur Q adalah telap sepenuhnya. Yang kedua, kita bercakap pasal struktur P diperbuat daripada protein dan manakala struktur Q diperbuat daripada karbohidrat iaitu gentian selulosa. Okay, so dapatlah 2 markah. Okay, so next kita pergi ke soalan B1. Okay, soalan B1 ni, namakan membran yang mengelilingi struktur R. Okay, so tadi struktur R tu adalah vakuole. So apa yang mengelilingi vakuole ni adalah tonoplast. Okay, so next, terangkan peranan struktur R dalam mengekalkan kesegahan tumbuhan herba. Okay, so struktur R tu dekat sel tumbuhan kan. So dia tanya macam ni dia boleh membantu dalam mengekalkan kesegahan tumbuhan. So jawapan dia adalah, apabila air meresap ke dalam vakuole secara osmosis, vakuole mengembang menghasilkan tekanan segah ke atas dinding sel menyebabkan sel menjadi segah dan memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Okay, so itu jawapan dia. Okay, so next kita pergi kepada soalan C. Okay. Soalan C ni, kalau kita tengok betul-betul dekat serakan ni, dia ada mitokondria, dia ada jaringan endoplasma, licin, kasar, semua kat situ. Okay, so kita terus pergi ke soalan dia. So namakan proses pengangkutan bahan organik dalam tumbuhan. So kalau proses pengangkutan bahan organik adalah proses translokasi. Okay, so soalan yang seterusnya tanya apakah fungsi serakan ni. Okay, apa fungsi serakan ni? Serakan ni fungsi dia adalah memberi tenaga pada sel bersebelahan. Macam tadi yang saya katakan tadi, kat dalam serakan ni ada mitokondria. So dia boleh memberi tenaga kepada sel-sel bersebelahan dia. Okay, so next kita pergi soalan D. Okay, soalan D ni dia cakap darjah 1.3 menunjukkan struktur batang dengan bahagian luar gelang kulitnya dibuang selepas tahun. So dah ada satu batang pokok yang gelang kulit dia dibuang. Lepas tu satu gambar tu selepas 1 tahun. So dia kat situ beza dia, bahagian atas gelang tu dia macam bengkak sikit. So bahagian bawah gelang tu macam kecut-kecut. Okay. So soalan dia, berdasarkan darjah 1.3 terangkan keadaan yang ditunjukkan. Okay, so kat sini yang first kita dapat tahu adalah bila gelang kulit dibuang tu maksudnya phloem dia dibuang. So apa akan jadi? Bahan organik tidak dapat diangkat ke bahagian bawah kerana phloem telah dibuang, menyebabkan kawasan bahagian bawah gelang mengecut. Bahagian bawah gelang tidak dapat menerima bahan organik untuk menjalankan aktiviti metabolisme sel. Okay, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Soalan 2A1. Namakan jenis pembagian sel itu. Mitosis. 2. Susun peringkat-peringkat pembagian sel itu mengikut urutan yang betul. Y, Z, W, X. B. Nyatakan satu perbezaan antara sitokinesis dalam sel haiwan dan sel tumbuhan.
Semasa sitokinesis, membran plasma sel haiwan menjerut, manakala pada sel tumbuhan, dia akan melibatkan pertumbuhan blood cell. C. Ada 2.2 daun Bryophyllum spesies dengan anak pokok yang tumbuh di tepi daun. Terangkan bagaimana anak pokok tersebut dihasilkan. Pada bahagian tepi daun, pokok ini akan menghasilkan anak pokok yang baharu. Ia terhasil daripada proses mitosis. Sel pada tepi daun akan mula membahagi dan membesar membentuk anak pokok. Soalan B. 1. Nyatakan bilangan kromosom individu itu. 45. Namakan penyakit genetik yang dialami oleh individu itu. Sindrom Turner. Berikan satu ciri penyakit genetik ini. Handul. 4. Terangkan punca penyakit genetik ini. Berlaku mutasi kromosom. Tak disjungsi berlaku semasa pasangan kromosom homolog seks disusun pada sata khatulistiwa semasa anafasa 1. Pengurangan bilangan kromosom berlaku. Gamet yang dihasilkan ketiadaan kromosom X. Gamet abnormal bersenyawa dengan gamet normal, menghasilkan zygote yang mempunyai 45 kromosom. Okey, kita akan teruskan dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia tanya, sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Okey. Dia susunan radas ni adalah untuk mengumpul gas yang dihasilkan semasa fotosintesis. Okey, mula korang tahu apa gas yang dihasilkan semasa fotosintesis. Okey, korang boleh tengok dekat rajah 3.1 ni ada apa? Ada gas X kat sini. Okey, highlightkan. Okey. Lepas tu kita tengok punya soalan. Okey, berdasarkan rajah 3.1 namakan gas X. Okey, gas X yang atas ni adalah gas oksigen tau. Okey, korang kena tahu apa benda tu. Ini adalah. Okey, seterusnya dia tanya, nyatakan fungsi natrium hidrogen karbonat yang digunakan dalam eksperimen ni. Dia tanya fungsi. So, kita highlight benda tu. Function dia adalah untuk membekalkan karbon dioksida. Okey. Seterusnya, dia tanya, cadangkan 3 cara meningkatkan isi padu gas X yang dikumpulkan. Okey, yang first kita boleh highlight meningkatkan isi padu gas. Okey, lepas tu kita akan jawab. First, menambahkan kecerahan mentol. Second, dekatkan jarak mentol dengan tumbuhan dan tambahkan kepekatan natrium hidrogen karbonat. So, dia nak 3 markah, kita bagi dia 3. Okey, soalan seterusnya adalah soalan B. Graf pada rajah 3.2 menunjukkan hubungan antara kadar fotosintesis dan keamatan cahaya. Korang boleh tengok dekat P dengan Q ni, dia kan meningkat kan. So, bila Q yang ke sini, dia malah. Okey. Ini adalah kepekatan CO2 pada suhu 30 darjah Celsius. Okey. So, soalan dia, terangkan hubungan antara kadar fotosintesis dan keamatan cahaya. Jawapan dia adalah semakin bertambah keamatan cahaya, semakin bertambah kadar fotosintesis pada titik P dan Q. Pada titik Q, kadar fotosintesis telah mencapai had maksimum dan akan menyebabkan graf kekal malar. Okey. Tu jawapan untuk soalan ni. Dan dia nak 3 markah. Seterusnya adalah ramalkan apa yang berlaku pada kadar fotosintesis sekiranya suhu persekitaran meningkat sehingga 55 darjah Celsius. So, kadar fotosintesis dia meningkat hingga 55. So, jawapan dia adalah kadar fotosintesis berkurang kerana suhu telah mencapai 55 darjah Celsius. Dan enzim telah ternyata asli. So, kat sini dia nak jawapan adalah 2 markah. So, korang bagi 2 point kat sini. Okay. Ini soalan last. Soalan last dia tanya rajah 3.3 menunjukkan satu rawatan ke atas daun suatu tumbuhan. So, kau boleh tengok kat sini. Sekejap saya zoom. Kat sini permukaan bawah daun yang
dan disapu dengan lilin. Kat sini okey. So soalan dia tanya, terangkan kesan rawatan ini kepada kadar fotosintesis. So jawapan adalah kadar fotosintesis permukaan bawah daun akan berkurang kerana terdapat lilin yang menghalang pancaran matahari. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 3. Seterusnya, soalan 4. Raja 4.1 menunjukkan sistem akar tumbuhan paya bakau. Raja 4.1 menunjukkan paras air laut pasang serta paras air laut surut bagi zon 1, zon 2 dan zon 3. Soalan 4A. Namakan proses yang menyebabkan perubahan secara berperingkat dalam ekosistem itu. Jawapannya ialah sesaran. Bagi soalan 4B1 pula, namakan spesies tumbuhan yang terdapat di zon berikut. Zon 1, Avicenna species. Zon 2, Rhizophorae species. Manakala zon 3, Bruguera species. Seterusnya, kita akan beralih pula pada soalan 4B2. Terangkan bagaimana spesies tumbuhan dalam zon 1 mengubah persekitaran untuk menjadikannya sesuai untuk spesies di zon 2. Jawapannya ialah sistem akar tumbuhan dalam zon 1 bercabang. Ianya membantu memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Lumpur yang banyak menjadikan tanah menjadi lebih tinggi dan sesuai untuk spesies tumbuhan di zon 2. Seterusnya, soalan 4C. Sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen untuk menganggarkan keberatan Mimosa pudica di padang sekolah menggunakan kuadrat berukuran 1 meter darab 1 meter. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Soalannya ialah, anggarkan keberatan Mimosa pudica di padang sekolah. Tunjukkan penginginan anda di bawah. Jawapannya ialah, pertama sekali, jumlah bilangan Mimosa pudica dibahagikan dengan bilangan kuadrat didarabkan dengan saiz kuadrat. Jawapannya ialah 3. D. Sekumpulan pelajar lain menjalankan satu eksperimen untuk menganggarkan saiz populasi belalang di padang sekolah. Soalan D1. Namakan kaedah yang sesuai digunakan untuk menganggarkan saiz populasi belalang di padang sekolah. Jawapannya ialah kaedah tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. Dan terakhir sekali, soalan D2. Terangkan satu faktor yang membolehkan mempengaruhi saiz populasi belalang di padang sekolah. Jawapannya ialah bilangan pemangsa. Jika pemangsa bertambah, saiz populasi belalang di padang sekolah berkurang. Okey, untuk soalan nombor 5, soalan dia adalah terangkan proses pembentukan hasil turasan glomerulus berlaku di antara glomerulus dengan kapsul Bowman. So, jawapan dia, proses antarturasan berlaku di antara kapsul Bowman dan glomerulus. Jadi, ketebalan kapilari dan dinding sel adalah cuma satu sel. Apabila ketebalan kapilari dan dinding sel adalah cuma satu sel, darah beroksigen tidak bertapis akan masuk dari arteri aferen ke kapsul Bowman. Perbezaan tekanan darah dalam glomerulus dan tekanan bahan turasan di kapsul Bowman menyebabkan plasma darah tertapis keluar melalui arteri aferen. Okey, untuk soalan B pula, soalan dia adalah untuk soalan 5B1, soalan dia ditanya, mengapakah terdapat perbezaan kepekatan asid amino di antara X dengan Y? So, jawapan dia adalah kandungan hasil turasan kepekatan asid amino di X adalah lebih tinggi daripada kepekatan asid amino di Y kerana di X, proses resapan semula berlaku dan terdapat beberapa asid amino yang diserap semula, manakala proses rembesan berlaku di Y dan menyebabkan asid amino diteras keluar. Okey, untuk soalan 5B2 ditanya, terangkan kesan meminum kopi ke atas isi padu urin yang dihasilkan. So, apabila seseorang meminum kopi, tekanan osmotik darah akan meningkat dan menyebabkan kelenjar pituitari akan merembeskan lebih banyak hormon ADH, menyebabkan tubur berlingkar distal dan salur pengumpul lebih terlap kepada air. Apabila salur tubur berlingkar distal dan salur pengumpul lebih terlap kepada air, jadi lebih banyak air akan diserap ke dalam kapilara dan menyebabkan air kencing menjadi sedikit dan pekat. Okey, untuk soalan 5C1, soalan dia adalah bagaimana urea diasingkan daripada darah menggunakan mesin hemodialisis.
So, jawapan dia, darah pesakit dipam keluar dari arteri radial pada pergelangan tangan untuk mengalir ke dalam mesin dialisis. Darah akan mengalir keluar untuk dikembalikan ke dalam badan melalui vena pada tangan yang sama. Semasa darah mengalir melalui tubuh berlingkar, urea dan garam yang berkepekatan tinggi meresap keluar melalui dinding tubuh berlingkar. Oleh itu, urea dan garam berlebihan dapat disingkirkan dari badan dan tekanan oksigenasis darah dapat dikawal atur pada julat normal. Untuk soalan yang terakhir, terangkan sekiranya kedua-dua ginjal gagal berfungsi. Jadi jawapan dia adalah bahan kumuh seperti urea dan toksin tidak dapat dibuang daripada badan. Dan seterusnya, tekanan darah dan asid dalam darah tidak dapat dikawal. Akhir sekali, hormon untuk pembentukan sel darah merah dan vitamin D tidak dapat dihasilkan untuk mengekalkan tulang yang sihat dan kuat.